Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tentang pluralism agama. Pengenalan. Pluralism terdiri dari dua kata iaitu plural bermaksud beragam manakala isma ialah fahaman atas keagamaan. Asalnya pluralism agama di Malaysia muncul akibat dari gerakan liberalism Indonesia. Seperti yang kita tahu, pluralism agama adalah fahaman atau kepercayaan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama lain dan tidak ada mana-mana agama yang boleh mengaku agama yang mana satu lebih betul daripada Islam. Secara umumnya, pluralism agama bermaksud sama dalam aspek ketuhanan. Aliran fahaman ini adalah sesat dan boleh membawa seseorang itu terkeluar dari agama Islam. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian bagi kertas kerja ini adalah bertujuan untuk mendalami dengan lebih dalam mengenai pluralism yang berlaku di negara kita. Selain itu, kertas kerja ini juga mengkaji sejarah pluralism agama dan isu-isu yang telah berlaku penyebaran pluralism yang semakin meluas di Malaysia. Seterusnya, kertas kerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tentang cabaran-cabaran pluralism agama dan menjelidik solusi yang perlu diatasi dalam menangani pluralism dari terus tersebar luas di negara kita. Topik yang seterusnya adalah kajian literatur. Pengertian pluralism agama. Pluralism agama bermaksud pandangan, fikiran dan berkeyakinan bahawa agama-agama yang ada seperti agama langit dan agama budaya mempunyai persamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Dari segi istilah pula, pluralism agama adalah merujuk kepada kefahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran dan syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Namun begitu, keseragaman agama adalah sesuatu yang sangat mustahil. Hal ini kerana dari sudut pandangan Islam amatlah berbeza jika dibandingkan sudut pandangan Eropah dan Latin. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zafirahani binti Subuhi dari Kumpulan 3 akan membentangkan topik-topik seterusnya. Pluralisme dalam pandangan Islam. Pada pandangan Islam, fahaman pluralisme amatlah bercanggah dengan fahaman Islam. Hal ini kerana agama Islam tidak mempunyai persamaan di antara mana-mana agama yang lain. Agama Islam menolak kesamaan antara agama yang dianjurkan oleh aliran pluralisme yang menyatakan bahawa agama Islam adalah sama seperti agama lain dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Prinsip-prinsip akidah. Terdapat 3 prinsip akidah iaitu hanya Islam agama yang hak. Sebagai umat Islam, kita adalah berkeyakinan teguh bahawa Islam adalah agama yang benar manakala agama lain tertolak di sisi Allah. Tiada titik pertemuan antara Islam dan agama lain di akhirat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 telah menjelaskan bahawa tiada titik pertemuan di antara golongan Islam dan bukan Islam di akhirat. Ia telah menjelaskan bahawa bawaan golongan pluralisme yang menyatakan pelbagai agama adalah sama dan semua agama tiada pengakhiran adalah tidak benar. Akhir sekali, Islam bukan kelangsungan daripada agama lain. Agama Islam bukan suatu agama yang terhasil daripada kesinambungan agama lain. Hal ini kerana agama Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam tiada kaitan dalam kelangsungan agama lain sekaligus menolak dakwaan golongan pluralisme yang menyatakan bahawa agama Islam adalah agama yang terhasil daripada kesinambungan agama lain. Perkembangan pluralisme di Malaysia. Terdapat 2 faktor perkembangan pluralisme yang berlaku di Malaysia, antaranya ialah melalui penyebaran media massa. Pada masa kini, perkembangan pemikiran pluralisme meluas disebabkan oleh teknologi yang membantu menyebarkan informasi hanya di hujung jari. Ini kerana penyebaran dilakukan melalui majalah, internet, filem dan sebagainya. Melalui kaedah penyebaran tersebut, kita dapat melihat pengaruh pluralisme tersebar meluas di kalangan masyarakat. Gerakan liberalisme di Indonesia merupakan salah satu faktor perkembangan pluralisme di Malaysia. Ini kerana penyebaran terhasil melalui buku-buku yang diterbitkan oleh tokoh liberal Indonesia seperti Rashman, Asmaryadi dan beberapa penulis yang lain.
Ini sekaligus menyebabkan timbul golongan pluralisme di Malaysia seperti agama Ayah Pin yang diasaskan oleh Arifin Muhammad, agama Taslim atau dikenali sebagai agama Matahari yang diasaskan oleh Haji Matahari dan sebagainya. Isu-isu pluralisme agama di Malaysia. Terdapat beberapa isu yang telah berlaku di Malaysia, antaranya ialah perancangan penubuhan Suruhanjaya antara agama. Ia telah mendapat tentangan yang hebat dalam kalangan masyarakat Islam dan telah melakukan bantahan secara besar-besaran bagi mengekalkan kesucian agama Islam. Hal ini kerana sekiranya penubuhan Suruhanjaya antara agama berhasil, ia akan mempunyai kuasa undang-undang yang membolehkan ajaran agama Islam diubah akibat penganut agama lain seterusnya mencabuli kesucian agama Islam. Perkongsian acara keagamaan dan perayaan. Penganjuran majlis sambutan kebesaran agama secara bersama. Umat Islam hendaklah menghindari dari menghadiri majlis upacara keagamaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Seterusnya, isu sambutan hari perayaan agama lain telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang bagi diguna pakai oleh masyarakat Islam, terutamanya pemimpin Islam agar tidak terpesong daripada akidah Islam. Akhir sekali, isu murtad dan kebebasan agama. Terdapat beberapa perkara mengenai isu kebebasan agama sehingga tubuhnya artikel 11, golongan murtad, kerajaan langit Ayah Pin, agama Matahari dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Wafia binti Bakti, saya daripada kumpulan 3 dan seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan sejarah perkembangan pluralisme agama. Dua sebab utama yang berkait rapat mencetuskan falsafah pluralisme agama ialah faham eksklusivisme Barat Kristian atau Western Christian dan pengaruh pencerahan Enlightenment terhadap disiplin pengkajian agama atau lebih dikenali sebagai Religious Studies. Seterusnya kita beralih kepada isi yang pertama, yaitu eksklusivisme Kristian Barat ataupun Western Christian. Eksklusivisme adalah pahaman yang menganggap agama yang dipegang oleh seseorang itu adalah agama mutlak, manakala agama lain adalah palsu dan sesat. Ideologi ini telah mewujudkan pahaman kepada kepelbagaian agama yang mengajarkan bahawa kebenaran terkandung di setiap agama tersebut. Seterusnya, pencerahan Enlightenment. Pada zaman Renaissance, golongan agama dan cendekiawan telah mempersoalkan kebenaran tentang agama yang dipegang. Faktor-faktor ini telah menyumbangkan kepada kemunculan falsafah pluralisme agama di dunia. Menyadari realiti bahawa wujud juga agama-agama besar selain daripada agama Kristian, sarjana Barat mula memikirkan tentang kemungkinan memahami fenomena kepelbagaian agama. Terdapat istilah lain yang dileluasakan sebagai jalan tengah di antara eksklusivisme dan pluralisme, yaitu inklusivisme, yang menganggap agama lain adalah satu-satunya agama yang benar, manakala agama-agama yang lain mengandungi sebagian daripada elemen kebenaran tersebut. Perubahan faham eksklusivisme kepada inklusivisme sebenarnya telah membuka ruang yang lebih besar kepada faham pluralisme agama. Peranan para sarjana Barat Kristian yang terdiri daripada ahli teologi, ahli akademik pengkaji sosial dan agama adalah sangat besar dalam membina falsafah pluralisme agama dan menyebarluaskannya sebagai falsafah antara agama pada abad ini. Bahkan, usaha ini dianggap sebagai usaha pembebasan teologi, liberation theology, antara agama yang selama ini dianggap terperangkap dalam ajaran tradisional dan eksklusif Kristian. Di samping itu, pluralisme agama diperkenalkan secara sistematik oleh John Hick melalui karyanya yang bertajuk An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent. John Hick menyimpulkan revolusi teologi daripada penumpuan agama-agama memusat kepada Tuhan, the transformation from religion-centeredness to God-centeredness. Selain itu, John Hick juga memandang bahawa realiti setiap agama merupakan tanggapan budaya manusia yang berbeza-beza terhadap Tuhan. Dengan teori ini, Hick menyimpulkan bahawa kebenaran pada setiap agama bukanlah satu-satu yang mutlak, tetapi jamak dengan bilangan tradisi atau melalui ajaran agama manusia yang bertindak balas terhadapnya. Menurut Hick, Tuhan sebagaimana yang diketahui dan dirasai oleh pengalaman manusia dikenali dengan berbagai nama, yaitu Yahweh atau Adonai, God Father atau Trinity, Allah, Brahman, Shiva, Vishnu, Krishna, Dharmakaya, Nirvana, Sunyata, dan lain-lain.
Ini hanyalah sebahagian dari contoh di mana Tuhan didefinisikan dalam konteks agama tertentu. Hakikat yang mutlak, the real and such, ini boleh difahami dan dirasai melalui pelbagai jalan. Kerana itulah, setiap agama mempunyai interpretasi yang berbeza tentang Tuhan. Oleh yang demikian, terdapat lebih dari satu jalan yang membawa manusia kepada kebenaran mutlak. Akhir sekali, World Parliament of Religions. Pada tahun 1893, persidangan agama-agama iaitu World Parliament of Religions telah dilakukan secara besar-besaran bertempat di Chicago, Amerika Syarikat. Kesan daripada perbincangan ini, penyebaran idea pluralisme agama semakin berkembang dan giat. Pada persidangan ini, isu yang menjadi perbincangan antaranya adalah pluralisme agama dapat menentang cara hidup yang tepat dan dapat melakukan kebajikan dengan kebaikan sejagat manusia. Tokoh-tokoh utama yang menyokong fahaman pluralisme agama ini adalah John Hick dengan idea Universal Theology of Religion, Rene Junen dengan idea Perennial Philosophy, Fridtjof Schwanz, Hans Kuhn dengan teori Global Ethnics, dan Wilfred Kenwell Smith yang membawa slogan The Transcendent Unity of Religions. Demikianlah halnya yang terjadi sehingga berkembangnya pluralisme agama. Ianya bermula dengan pengkajian agama dan teologi daripada kalangan sarjana barat, khususnya ahli teologi Kristian. Cabaran perkembangan aliran liberalisme di negara jiran kita iaitu Indonesia secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan penyebaran pluralisme agama di negara kita Malaysia. Mari kita ketahui antara faktor-faktor dan cabaran yang menyebabkan pluralisme agama kian berkembang di negara kita. Berdasarkan sudut media massa, terdapat pelbagai sumber bahan bacaan yang terdapat di media cetak mahupun atas talian. Melalui sumber ini, pelbagai maklumat dan informasi yang dapat menggugat keharmonian masyarakat kita jika tidak ditelusuri dengan efisien. Buku. Pihak kerajaan telah mengambil tindakan untuk mengharamkan beberapa buah buku bagi membendung ideologi-ideologi pluralisme agama di negara ini. Antara buku yang telah diharamkan adalah Kahwin Campur Antara Muslim dengan Non-Muslim yang diterbitkan pada 2006. Seterusnya, Islam Tunduk Menyerah yang diterbitkan oleh Middle Eastern Graduate Center. Seterusnya, majalah dan akhbar. Terdapat beberapa artikel yang pernah diterbitkan dalam majalah dan akhbar yang mempunyai gagasan pluralisme agama. Dalam artikel-artikel ini, isu-isu yang dibangkitkan adalah ditulis berdasarkan pandangan peribadi penulis itu sendiri yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran pembacanya. Antara majalah dan akhbar yang pernah menerbitkan artikel berkaitan dengan pluralisme agama adalah majalah Gatra yang menerbitkan artikel yang berbunyi semua agama adalah sama, semua menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan agama yang paling benar. Nukilan Ulil Absar Abdallah pada 21 Disember 2022. Seterusnya, surat khabar The Star juga pernah menerbitkan artikel yang bertajuk What Pluralism Means to Islam pada tahun 2006. Media sosial. Seperti kita sedia maklum, media sosial adalah sebuah medium yang terpantas untuk mendapatkan maklumat di hujung jari. Jadi tidak hairanlah jika platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya dijadikan sebagai sebuah medium untuk menyebarkan pelbagai maklumat secara berleluasa, termasuklah ideologi-ideologi pluralisme agama. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berwaspada dan berkhidmat ketika melayari internet agar kita tidak mudah terperdaya dengan informasi-informasi yang bercanggah di sisi agama. Terdapat sebuah organisasi yang giat menyebarkan gagasan pluralisme agama mereka di media sosial Facebook. Organisasi ini dikenali sebagai Sisters in Islam. Selain daripada media massa, perkembangan ajaran sesat di negara kita juga menjadi pemangkin perkembangan pluralisme agama. Hal ini disebabkan oleh banyak fatwa-fatwa yang telah dipesongkan dan bercanggah di sisi agama. Berikut adalah beberapa ajaran sesat yang terkenal di Malaysia. Pertama sekali, ajaran Ayah Pin atau dikenali sebagai Kerajaan Langit yang diasas oleh Arifin Muhammad. Perkembangan ajaran ini berasal daripada negeri Terengganu.
Ajaran ini menekankan bahawa semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Seterusnya, ajaran Bahai. Ajaran ini berasal dari luar negara, tetapi ia juga memberi pengaruh kepada negara kita. Konsep ajaran ini adalah menekankan kesatuan seluruh manusia dan menyatukan semua agama. Bukan itu sahaja, ajaran Matahari atau nama lainnya Taslim yang diasaskan oleh Haji Muhammad Matahari. Ajaran ini berpusat di Kampung Seronok, Pulau Pinang. Ajaran ini menghalalkan nikah batin dan melaksanakan solat 5 waktu dengan hanya berniat sahaja. Kebebasan beragama. Di Malaysia, golongan-golongan pluralism sentiasa memperjuangkan isu kebebasan beragama. Menurut para pengkaji, kebebasan beragama bukan hanya sekadar isu biasa, namun ia sebenarnya merupakan sebuah dasar yang menjadi tunjang fahaman golongan pluralism agama. Antara tokoh yang lantang bersuara menyatakan fahaman mereka tentang pluralism agama adalah Chandra Mustafa. Beliau pernah mempertikaikan sebuah fatwa dari Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, yang dikatakan bercanggah dengan konsep kebebasan yang termaktub dalam rukun negara. Hal ini tercetus kerana pada pandangan beliau, keseluruhan konsep dalam rukun negara adalah berpaksi kepada kebebasan dan hak untuk memilih. Selain itu, Zainah Anwar juga antara tokoh yang menyokong fahaman pluralism. Perkara ini dapat dibuktikan melalui tulisan beliau dalam sebuah artikel yang diterbitkan di akhbar New Street Times yang bertajuk Mediation the Wiser Path to Take. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan solusi kepada pluralisme agama. Antara solusi pluralisme agama termasuklah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akidah dan fiqh, tindakan pihak berkuasa, penganjuran majlis ilmu dan penerbitan bahan bacaan ilmiah, pendidikan agama di peringkat awal, tidak berlebihan dalam menyatakan pandangan, mengekang penyebaran berita palsu dan akhir sekali memupuk akidah dalam diri anak-anak. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah dan fiqh? Dari segi bahasa, kalimah fiqh bermaksud memahami. Manakala pengertian akidah dari segi bahasa ialah kepercayaan yang kukuh di hati. Tujuan mempelajari ilmu fiqh ialah untuk mengetahui hukum hakam syarak mengenai setiap tingkah laku manusia serta melaksanakan hukum hakam tersebut dalam kehidupan. Kita perlu mengetahui fiqh sebagai ilmu dengan mengetahui dan memahami suatu persoalan dengan segala hukum syarak yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu fiqh amat berguna sama ada kepada ulama maupun orang awam. Bagi para ulama, mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum syarak. Malah masyarakat juga perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengan garis panduan yang ditetapkan syarak. Begitu juga, melalui pegangan kuat atau keyakinan yang kuat dalam konteks akidah, menjadikan kita mengetahui sesuatu kepercayaan perlu bersifat pasti dan muktamad. Akidah merupakan asas penting yang perlu ada bagi diri setiap insan yang bergelar Muslim. Tanpa akidah yang mantap dan jitu, hilanglah keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan lahirlah kekacauan dalam kehidupan seharian. Selepas itu, seperti yang kita sedia maklum, banyak fahaman yang terpesong kini giat memasuki negara kita. Pihak berkuasa hendaklah bekerjasama dalam membantras individu, kumpulan atau penerbitan buku yang mendukung fahaman pluralisme. Pemantauan skala berkala hendaklah dilakukan oleh pihak berkuasa sama ada secara fizikal maupun alam maya. Ini untuk mengelakkan fahaman pluralisme agama menular dengan lebih cepat. Dengan ini, masyarakat dapat dibendung daripada terlibat dengan fahaman yang memesongkan. Penganjuran majlis ilmu dan penerbitan bahan bacaan ilmiah. Dunia kini telah berkembang pesat di mana teknologi juga bertambah canggih seiring dengan masa. Kalau dahulunya, kita perlu menghadiri majlis ilmu secara fizikal di tempat yang ditetapkan. Tapi kini, kita boleh menonton majlis ilmu hanya melalui alam maya walau di mana kita berada.
Pihak penganjur program hendaklah menggunakan kelebihan teknologi masa kini dengan menganjurkan lebih banyak program bicara agama atau kuliah untuk masyarakat. Buku merupakan antara sumber utama dalam merujukan ilmu. Buku yang berkaitan pluralisme hendaklah diterbitkan oleh pihak berwajib seperti Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam. Melalui penerbitan buku, masyarakat mendapat ilmu mengenai fahaman pluralisme tanpa adanya unsur penyelewengan. Seterusnya, generasi muda hendaklah didedahkan dengan ajaran agama Islam di peringkat sekolah rendah lagi. Kelas-kelas agama seperti kelas Al-Quran dan Fardu Ain dapat memberi pendidikan akidah dalam generasi muda. Bila kita mempelajari Al-Quran bermula dari mengenal huruf, hukum-hukum bacaan dan maksud serta terjemahan Al-Quran, tentunya nanti memudahkan kita memahami maksud dan sekaligus mengamalkannya bila-bila masa. Secara tidak langsung, generasi muda akan berdamping dengan Al-Quran dan mendalami isinya sekaligus menjauhkan mereka daripada terpesong dengan fahaman pluralisme. Tidak berlebihan dalam menyatakan pandangan merupakan perkara yang perlu dititik beratkan. Setiap individu pastinya mempunyai pendapat masing-masing. Akan tetapi, setiap pendapat yang dilontarkan hendaklah berdasarkan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal yang berkaitan agama tidak seharusnya diambil enteng oleh mana-mana pihak kerana ianya mampu untuk menyelesaikan fahaman individu lain terhadap agama Islam. Setiap pihak hendaklah berhati-hati sebelum melontarkan pendapat untuk mengelakkan salah faham mengenai fahaman pluralisme agama. Berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Apabila sudah terkeluar kata-kata itu sudah menjadi milik orang lain untuk mereka menilai. Pada masa kini, setiap maklumat mampu diperoleh di hujung jari. Sebaik-baik penciptaan teknologi hendaklah dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Penyebaran ilmu di kalangan kenalan merupakan hal yang baik, akan tetapi hendaklah diperiksa kesahihan maklumat tersebut sebelum dikongsi. Info yang terkait agama mestilah diperiksa dengan lebih teliti. Masyarakat boleh memeriksa maklumat yang berkaitan ilmu agama di laman web Mufti sebelum dikongsikan dengan orang lain. Jangan pula info tersebut menjadi mesej berantai di mana hukumnya haram kerana seolah-olah manusia yang berkuasa menentukan kadar dan kadar yang ditetapkan oleh Allah. Akhir sekali, anak itu ibarat seperti kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya dengan ajaran Islam yang utuh. Dari didikan keluargalah mempengaruhi bagaimana anak-anak membesar sama ada menjadi individu yang baik ataupun sebaliknya. Antara pendekatan yang boleh diambil ibu bapa termasuklah menceritakan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu, ibu bapa mestilah menekan kepada anak-anak bahawa setiap amalan pastinya mempunyai balasan. Akhirnya, ibu bapa hendaklah peka dengan unsur yang mampu mempesongkan akidah anak-anak. Perhatian ibu bapa terhadap anak-anak dari usia muda mampu menjadikan anak-anak kuat akidahnya, teguh keimanannya terhadap agama Islam. Lantas, apabila mereka membesar, mereka mudah diracuni fahaman yang menyesatkan seperti pluralisme agama. Kesimpulan bagi kertas kerja ini adalah umat Islam harus memperkuatkan ilmu-ilmu agama yang berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah supaya tidak mudah terikut dengan mana-mana agama lain yang sesat yang berada di Malaysia. Yang kedua, pihak Jabatan Agama Islam hendaklah lebih peka dan tegas dalam menangani isu-isu agar isu ini tidak terus menular. Yang ketiga, pihak berkasar juga perlu menggunakan segala alternatif untuk membendung pluralisme bagi memelihara akidah umat Islam di Malaysia. Yang terakhir, semua pihak perlu bersama-sama memainkan peranan dalam menghentikan penyelebaran pluralisme agama Islam di Malaysia dari terus berleluasa. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah menjalankan tugas mereka bersama-sama dengan memberikan didikan agama yang secukupnya dalam mendidik anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak mudah terpengaruh dan mengikuti fahaman lain selain agama Islam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.